Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. Pakat tengah makan ke? Saya baru sudah makan. Semalam kita tak bersiaran atas faktor-faktor kesihatan. Untuk hari ini saya kembali lagi. Alhamdulillah kesihatan dah bertambah baik sikit. So harap anda semua sihat, anda semua masih bekerja dengan ikhlas, masih makan dengan ikhlas. Dan sekarang ni dah dekat pukul 2. So pakat nak masuk balik kerja lah ni sekarang kan. Okay, so saya masih kat sini, masih lagi short sendiri. So tengah hari ni saya nak cerita pasal apa yang tips yang disampaikan, yang di-share oleh Elon Musk. So pada saya rasa dekat satu dunia ni saya dah kenal Elon Musk ni siapa. Dia yang pengasas kepada Tesla X, founder kepada company Boring yang mengeluarkan kereta Tesla tu. So dia cakap apa? Dia cakap it is important to view knowledge as a semantic tree. You learn about the fundamental, which is the trunk and the big branches, before you get into the leaf. So dia kata apa? Dia kata apa-apa ilmu yang kita belajar, kita kena faham fundamental ataupun dia punya prinsip asas ilmu yang kita nak belajar tu. So bila kita dah faham, kita dah tangkap dia punya fundamental, dia punya basic asas ilmu kita nak belajar tu, baru kita cabang masuk ke dia punya detail-detail yang kecil lah. Okay, kenapa penting benda ni? Sebab macam orang cakap lah, bila nak buat rumah, yang penting asas rumah tu, dia punya tiang, dia punya tanah, dia punya kekuatan tanah, kekuatan tiang. Kalau tiang rumah dia punya konkrit tu tak kuat, you pasang bumbungnya kan, runtuh orang kan. So sama juga macam ni. Okay, so penting ilmu kita belajar daripada basic, daripada 1, 2, 3. Sebab tu bila kita masuk tadika, kita tak diajar silibus orang universiti. Kita nak berjalan pun kita kena bertatih-tatih, kena merangkak dulu, start berdiri, lepas tu berjalan sikit-sikit baru nak boleh berlari. Kita tak boleh daripada baby terus bangun boleh lari. Okay, so daripada lumrah alam pun dia dah cerita dah. Kita kena tahu dia punya asas sesuatu benda kita nak buat dulu, barulah kita boleh nak pergi lebih detail, pergi lebih mendalam kan. Okay, so apa dia punya tips kat sini? Sama macam yang saya cerita sebelum ni, tentang cara nak belajar, cara untuk dapatkan ilmu. So apa yang Elon Musk share kat sini, dia bagi 4 step. So saya modify, tambah dengan apa yang saya ajar hari tu, dia jadi 5 step. So step yang pertama, kita kena identify benda apa kita nak belajar tu. Okay, contoh nak belajar tentang kata daging lembu. Okay, daging lembu. Okay, so apa benda asas pasal daging lembu ni? So kena tahu lembu ni, lembu ada berapa jenis baka, lembu ni ada daging bahagian-bahagian mana kan. Tu asas je lah. Okay, lepas tu bila kita dah terror pasal asas lembu ni, lepas tu baru kita pergi ke detail lebih-lebih halus. Contohnya kacokan dia macam mana, dekat Malaysia ni jenis apa yang ada, lepas tu dia punya bahagian mana yang sedap dimakan, bahagian mana yang tak sedap dimakan, bahagian mana yang sesuai untuk masak apa, bahagian mana yang sesuai untuk buat apa. So ni yang saya cakap, benda detail ni. Okay, so benda asas pasal lembu tu sendiri. Lembu tu binatang apa, 2 kaki ke, 4 kaki ke, 5 kaki ke, dia hidupnya dekat mana, atas darat ke, dekat udara ke, dekat dalam air ke. Tu benda asas lah. Okay, alright. So lepas you dah dapat benda asas, you dah belajar benda asas, yang penting lepas you baca, buat nota. Buat nota macam mana? Buat nota guna bahasa sendiri faham. Alright. Okay, so lepas you dah buat nota, tu step kedua lah. Step kedua kita buat nota, tulis, lukis gambar lembu ke apa yang patut. So lepas you buat nota, yang step ketiga you buat apa? Tengok balik. Kita besarkan kita punya skop apa yang kita belajar tadi. So
Maksudnya fundamental kita, asas kita dah dapat, kita dah buat kita punya nota. Lepas tu baru kita bercabang. Kita tengok benda-benda kecil lagi. So macam saya cakap tadi tu lah, lembu dekat Malaysia ni bakar apa, lembu dekat tempat lain bakar apa, lepas tu dia punya daging tu bahagian mana yang sedap masak apa. Contoh macam tu lah. Okay. So lepas you dah buat yang tu, buat nota balik. Okay. So nota you dah ada tadi pasal asas lembu tu, you buat lagi mendalam. You tambah apa-apa yang patut dekat dia punya you punya nota tu. Okay, untuk bagi nampak lebih komprehensif. Step ketiga. Step keempat you buat apa? Step keempat, kalau benda tu praktikal, you buat. Okay. Kalau benda tu teori, you cerita ke orang. Okay. So bila cerita ke orang ni, macam saya cakap sebelum ni, you cakap dengan orang, explain dalam bahasa yang paling mudah orang faham. Ibarat macam you nak cerita dekat budak 8 tahun. Okay. Tu bahasa yang you nak pakai tu kena ikut bahasa orang yang nak cerita kat budak 8 tahun. Budak 8 tahun boleh faham. Kalau you cerita you sendiri faham, maksudnya you tak faham betul-betul lagi. Okay. Tu maksud dia. Lepas tu last kali, yang kelima, jangan sesekali takut untuk patah balik dan tengok you punya buku nota, tengok buku rujukan you tentang benda apa-apa. Sebab kadang-kadang kita awal-awal biasa akan terlupa. So kalau benda kita terlupa, patah balik tengok. Lepas kita tengok, kita dah faham balik, explain balik. Okay. So itu 5 step. Yang pertama, identify subjek apa you nak belajar. Yang kedua, you buat nota lepas you baca. Yang ketiga, you kita panggil broaden your scope. Kita lebarkan kita punya scope pembelajaran kita tentang subjek yang sama lah. Okay. Yang keempat, praktis ataupun cerita ke orang. Yang kelima, review ataupun patah balik tengok kalau kita terlupa. Okay, tu 5 step kita untuk belajar benda baru. So benda ni kita boleh praktikan untuk kepada budak-budak di sekolah, boleh gunakan untuk subjek yang baru anda belajar. Kalau orang yang bekerja, boleh gunakan untuk subjek yang anda baru belajar untuk hal pekerjaan anda. Dan saya rasa benda ni memang akan digunakan dan boleh digunakan dalam kehidupan seharian kita, kan? Okey. Contoh je lah pasal lembu tu kan. Tu mungkin boleh buat pasal benda lain. Pasal hal pernikahan pula ke, pasal hal orang putus tunang, bercerai ke, tu boleh masuk sekali lah, kan? Alright. So sampai situ saja perkongsian saya hari ini. So saya harap dapat membawa manfaat kepada anda semua. So kita jumpa lagi besok, insyaAllah. Assalamualaikum.